Siri 2 lah. Ejah siri 2. Siri 1 tu kan. Dia boleh edit. Itu apa dia? Dah. Dah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa tuan-tuan, insya-Allah sekejap lagi kita mula. Kita tunggu jemaah sikit 23 orang lagi masuk. Kita tunggu jemaah kita dulu. Baik, kita dah ada 23 orang dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji, Tuan Haji Zul, Puan Rahimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji Jahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Haji Rafi'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, macam biasa tuan-tuan, kita tunggu jemaah kita sekejap. Kita tunggu jemaah kita dulu sekejap. InsyaAllah malam pagi ni kita akan settlekan 5 tajuk, 5 perkara yang baki semalam. InsyaAllah hari ini santai saja. 5 perkara yang baki semalam tu agak santai, tidak memerlukan huraian yang lebih, dia agak mudah. Cuma yang memerlukan huraian lebih satu yang kita janji semalam, iaitu tentang najis yang boleh membatalkan sembahyang kita. Itu yang kita akan detailkan sedikit. Ada 4 perkara lagi, itu lebih santai.
Sementara menunggu kawan-kawan kita masuk, tuan-tuan, saya sebut tajuk dulu. Saya akan sebut tajuk secara umum yang kita nak cover pagi ni, iaitu kita bincang 7 perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita. Ini tajuk asas, bagaimana kita selalu sebut, tajuk asas untuk memastikan bahawa sembahyang kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bahasa fiqh dinamakan sembahyang kita sah. Ini asasnya bagaimana cara untuk kita jaga supaya sembahyang kita diterima oleh Allah Taala dan sembahyang kita sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena jaga antara perkara-perkara asas yang melibatkan rukun dan perkara batal solat. Melibatkan 3 benda yang kita sebut semalam, iaitu pertamanya syarat sah ataupun terma, dan syarat untuk Allah Ta'ala terima sembahyang kita mesti ada 9 terma. Yang keduanya melibatkan rukun, yang kita nak pastikan sembahyang kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan isu kita nak make up, bukan isu kita nak jaga nak cantikkan sembahyang kita. Itu tajuk yang asin, itu tajuk perkara sunat. Kita fokus ini asas terlebih dahulu, dan perkara sunat tuan-tuan dah bincang dalam kitab yang lain, dalam siri kuliah yang lain. Dan yang keduanya yang kita kena jaga tuan-tuan ialah rukun. Pertama syarat sebelum solat. Yang kedua yang kita kena jaga ialah dalam solat ada 2 benda yang kita kena jaga. Pertama ialah rukun sembahyang. Alhamdulillah, rukun sembahyang ada 13 telah kita settle dalam 2 siri bengkel yang telah kita adakan di surau tuan-tuan, iaitu bengkel pertama rukun qauli ada 5, dan bengkel yang keduanya rukun fi'li ada 8. 3 dan 8, yang 5 dan 8 ini untuk melekatkan asas solat yang kedua. Bagaimana cara untuk kita praktik setiap 13 rukun sembahyang. Alhamdulillah telah kita settle. Dan rukun yang ketiga dan perkara yang ketiga untuk melengkapkan sembahyang kita supaya sembahyang kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perkara yang batal sembahyang. Kita kena jaga perkara yang boleh membatal, membinasakan ataupun boleh merosakkan sembahyang kita. Ini banyak di dalam kitab-kitab fiqh, tetapi kita ambil yang penting, iaitu lebih kurang 7. InsyaAllah kita akan settlekan hari ini 7. Dan 7 tu pula tuan-tuan yang kita fokusnya ialah lebih praktikal, lebih berkaitan dengan kita adalah 2. Yang pertamanya isu pergerakan di dalam sembahyang yang kita dah sebut pagi semalam. Dan hari ini kita akan sebut ada 5 lagi baki, dan 5 lagi tuan-tuan yang penting kita nak sebut. Yang ketiga hari ini iaitu isu melibatkan najis yang boleh membatalkan sembahyang. InsyaAllah pagi ini kita akan bincang dengan tuan-tuan bagaimana untuk mengenal pasti najis yang tidak dimaafkan di dalam sembahyang. Kalaulah ada najis itu di dalam sembahyang, ada najis itu di pakaian kita, ada najis itu di badan kita, ada najis itu di tempat kita pijak, di tempat solat kita, di tempat sujud kita, maka dia akan membatalkan sembahyang kita. InsyaAllah kita akan bincang pagi ini cara untuk mengenal pasti najis yang tidak dimaafkan di dalam sembahyang. Dan kita akan sebut juga sebagai tambahan tuan-tuan, iaitu najis yang najis yang dimaafkan dalam sembahyang. Walaupun dia najis tetapi dimaafkan dalam sembahyang, dengan erti kata lain tidak membatalkan sembahyang. Walaupun ada najis di pakaian kita, dia tidak memberi kesan kepada sembahyang kita, teruskan sembahyang kita walaupun ada najis. Itu kita kena kenal pasti asasnya. Kategori najis yang tidak dimaafkan di dalam sembahyang dan najis yang dimaafkan dalam sembahyang. Dan info tambahan juga kita akan beri pada tuan-tuan, iaitu najis yang dimaafkan pada air. Kalau ada najis itu jatuh dalam air, tetap air itu tidak menajiskan, tuan-tuan boleh minum, tuan-tuan boleh ambil wuduk. Dan satu lagi tambahan, najis yang dimaafkan pada makan, walaupun najis tetapi boleh makan. Hukum makannya adalah harus serta makruh, cuma dia tidak dibenarkan di dalam solat, hanya dibenarkan pada makan saja. InsyaAllah kita akan beri kepada tuan-tuan kategori najis pada pagi ini, mudah-mudahan sebagai panduan asas untuk kita jadikan sempadan, jadikan panduan di dalam solat kita
panduan melibatkan isu air untuk kita makan, untuk kita minum dan untuk kita ambil wuduk, dan melibatkan isu makan, apa najis yang diharuskan makan tetapi tidak diharuskan di dalam solat. InsyaAllah tuan-tuan, itu yang antara tajuk yang penting kita akan cover pagi ni. Dan ada pun 4 lagi, itu lebih santai, kita akan 4 lagi kita akan sebut lebih santai. Apa dia 4 lagi saya akan sebut secara umum sementara kita nak mula sekejap lagi. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mula sekejap lagi. Tuan-tuan yang dah ready, kalau kita nak mulakan, insyaAllah tuan-tuan komen di ruangan komen, kita boleh mula. Yang keempat tuan-tuan, saya sebut saja tajuk apa yang kita nak bincang. Tajuk yang keempat ataupun perkara batas yang keempat ialah terbuka aurah. Ini terbuka aurah, nampak aurah. Kita nak tahu isu-isu yang melibatkan batas solat apabila terbuka aurah kita. Kain, terkoyak kain, ataupun angin, kuat sangatlah ke angin, ataupun anak-anak kecil buka selok kain. Itu insyaAllah kita akan bincang dalam perkara yang keempat, terbuka aurah yang wajib ditutup dalam solat, boleh membatalkan sembahyang. Dan perkara yang kelima yang kita akan bincang pada pagi ini tuan-tuan, berhadas kecil boleh membatalkan. Kalaulah kita solat tiba-tiba kita berhadas, berhadas kecil dalam solat, maka boleh batal. Itu simple saja, kita dah tahu yang kelima ini. Yang keenam ialah niat untuk membatalkan sembahyang, juga boleh membatalkan sembahyang. Ini antara perkara yang berlainan dengan Ramadan, berlainan dengan puasa. Kalaulah kita berpuasa tuan-tuan, kalau kita niat nak membatalkan puasa, selagi kita tak makan, tak minum dan tak melakukan perkara batal puasa, dia tak membatalkan puasa. Tetapi sembahyang tak boleh. Sembahyang jangan kita ada niat hati kita nak melakukan perkara batal sembahyang, maka dia auto terus batal. Baik, yang terakhir yang kita akan cover tuan-tuan, apa dia tajuk yang terakhir insya-Allah kita cover pagi ini, iaitu menggantungkan niat boleh membatalkan solat. Apa dia menggantungkan niat? InsyaAllah kita akan bincang terakhir, tajuk yang terakhir, iaitu menggantungkan niat di dalam solat boleh membatalkan sembahyang kita. Apa dia isu? Kita akan bincang insyaAllah. Baik, Tuan Jezul dah bagi isyarat rasanya dah boleh mula. InsyaAllah kita akan mula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama tuan-tuan kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kesempatan, peluang kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk terus kita berada di dalam majlis ilmu sebagai salah satu daripada ibadat rutin mingguan tuan-tuan. Dan tahniah juga kepada tuan-tuan, saya dipahamkan hari ini saja tuan-tuan dah ada 2 siri kuliah duha. Alhamdulillah, hebat. Kuliah yang pertama dan bersama saya ni kuliah yang kedua. Alhamdulillah, terus melapak gandakan kebajikan di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan tuan-tuan, antara perkara sunat yang dinyatakan di dalam kitab Ahlan wa Sahlan ya Ramadan, dinyatakan dalam kitab tersebut perkara sunat, banyak perkara sunat ketika kita berpuasa, antaranya ialah banyakkan berada dalam majlis ta'lim. Itu juga sunat. Walaupun majlis ta'lim, majlis ilmu itu wajib, kita dapat pahala wajib. Dan kalau kita dalam keadaan berpuasa pula, satu tambahan kita dapat, iaitu pahala sunat. Kita dapat digandakan oleh Allah Ta'ala. Satu pahala wajib, kalau ilmu itu ilmu yang wajib, kita dapat pahala wajib. Dan satu lagi pahala tambahan yang diberi oleh Allah Ta'ala ketika kita berpuasa, akan diberikan pahala sunat bagi orang yang berada dalam majlis ilmu. Tahniah tuan-tuan. Baik, insyaAllah tuan-tuan, sebagaimana kita sebut di awal tadi, kita akan terus perbincangan kita, sambungan perkara yang membatalkan sembahyang yang ketiga. Kita akan sebut ada 7 perkara dan insyaAllah kita sambung pagi ni yang ketiga. Masa yang kita akan ambil tuan-tuan, sebagaimana yang tuan-tuan maklum, 1 jam. Oleh kerana kita mula ni 11 suku tuan-tuan, insyaAllah kita akan habiskan 12 suku.
Kerana masa 15 minit awal kita tak kira masa kecenderaan, itu masa menunggu tuan-tuan, menunggu jemaah kita. Jadi kita kira masa yang kita mula, iaitu 15 minit. Baik, perkara yang membatalkan sembahyang yang ketiga, tuan-tuan, saya dah sebut tadi 7 perkara yang kita bincang pagi ini. Ada 2 perkara yang paling praktikal, paling penting, yang perlu kita fokus. Apa dia? Yang pertamanya semalam yang kita bincang, iaitu isu pergerakan di dalam solat. Kita dah beri 2 formula, pergerakan anggota berat, dan yang kedua pergerakan anggota ringan. Baik, saya tahu. Yang kedua yang kita nak bincang hari ini, antara isu yang penting, iaitu perkara yang membatalkan sembahyang ketiga, terkena najis yang tidak dimaafkan di dalam solat. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan, perkara yang membatalkan sembahyang yang ketiga, terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan atau pakaian orang yang sembahyang. Jadi yang boleh membatalkan sembahyang apabila terkena najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan dalam sembahyang, apabila terkena pakaian kita ataupun terkena badan kita. Pakaian tak kena tapi kena badan. Badan ini dalam bahasa fiqh, maksud badan apa dia, tuan-tuan? Maksud badan bukan badan saja, tangan sebahagian daripada badan. Kalau kena tangan, kena di jari kaki kita, itu juga dimaksudkan badan menurut bahasa fiqh. Baik, jadi kata kunci yang kita kena faham, tuan-tuan, apabila najis terkena, najis yang tidak dimaaf dalam sembahyang, terkena pakaian ataupun badan kita, ataupun tempat kita pijak, tempat kita sujud dalam sembahyang, boleh membatalkan sembahyang kita. Maka kita nak kena tahu apa jenis ataupun kategori najis yang tidak dimaaf dalam sembahyang, supaya kita tahu ini najis tidak dimaaf dalam sembahyang, boleh membatalkan sembahyang kita. Kalaulah kita duduk solat, takbir Allahu Akbar, jatuh tahi cicak, jatuh tahi burun, ataupun kita tengok dalam di pakaian kita ada melekat najis, maka najis yang kita kenal pasti, iaitu najis yang tidak dimaaf dalam sembahyang. Baik, kesimpulan, tuan-tuan, kita akan share ini. Apa yang kita nak share? Pembahagian najis yang tidak dimaaf di dalam syariat kita. Dia ada tajuk khusus, tajuk khusus tentang najis yang dimaaf dan najis yang tidak dimaaf ini. Ataupun bahasa ringkas dia, tuan-tuan, tajuk khusus tentang pembahagian najis yang dimaaf. Itu tajuk ringkas. Tajuk ringkas dia pembahagian najis yang dimaaf. Ada berapa? Saya akan beri pada tuan-tuan, kita akan share secara ringkas saja, tuan-tuan. Ada 3. Kalau setengah kitab dia bahagikan ada 4. Dalam kitab I'anatul Talibin disebut secara asasnya pembahagian najis yang dimaaf ini ada 3. Boleh dilihat dalam Hasyiah Fathul Mu'in. Nama kitab itu I'anatul Talibin, kitab yang terkenal di dalam mazhab kita Al-Imamun Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, yang najis yang pertama, tuan-tuan, pembahagian najis dimaaf ni, najis pertama kita nak kenal apa dia, iaitu najis yang dimaaf pada sembahyang. Najis yang dimaaf pada sembahyang, walaupun dia najis, tetapi kalau ada di pakaian kita dan ada di badan kita, dia tidak menjejahkan sembahyang kita. Kenapa? Kerana dia najis yang dimaaf pada sembahyang. Yang kita nak kena jaga najis yang tidak dimaaf. Tetapi kita susun, kita mulakan dulu dengan najis yang tidak dimaaf pada sembahyang, dan tambahan di belakang, dan tidak dimaaf pada air, ataupun tidak dimaaf pada air untuk kita mengambil wuduk ataupun untuk kita minum. Baik, apa contoh, tuan-tuan? Satu contoh saja, kita bagi satu contoh saja. Najis yang tidak dimaaf pada sembahyang,
silap tuan-tuan, najis yang dimaaf, sorry, saya ulang sekali lagi tuan-tuan supaya tak keliru. Dia najis yang dimaaf pada sembahyang, najis yang dimaaf pada sembahyang dan tidak dimaaf pada air. Tu yang keliru di belakang tu. Kalau keliru dia akan jadi bertukar hukum. Apa contoh tuan-tuan? Satu contoh saja najis yang dimaaf dalam sembahyang. Tak perlu risau ada benda ni, ada najis ni, teruskan sembahyang kerana dia tidak membatalkan sembahyang. Tetapi yang kita kena jaga, air dia tidak dimaafkan pada air. Apabila ada najis ni dalam air, boleh bertukar status air daripada mutlak kepada mutanajis. Haram kita minum dan tidak boleh mengambil wuduk dan tidak boleh mengangkat hadas besar. Contoh apa dia? Satu contoh iaitu sedikit darah. Sedikit darah ni tuan-tuan, dia dimaafkan di dalam solat. Maksud apa dimaaf dalam solat? Ada 3 tempat. Dimaafkan pada pakaian orang solat, dimaafkan pada badan orang solat, dimaafkan pada tempat orang solat. Apa makna tempat orang solat? Tempat sujud, tempat berdiri. Tempat berdiri ni, tapak kaki dia ni, dia nak pijak, pastikan ada clear daripada najis yang tidak dimaaf. Tapi kalau ada benda ni, kalau ada sedikit darah, ada sedikit darah di tempat sujud dia, ada sedikit darah di badan dia, ada sedikit darah di pakaian dia, maka tidak menjejaskan sembahyang. Teruskan sembahyang kerana darah yang sedikit dia dimaafkan pada sembahyang, tetapi tidak dimaafkan pada air tuan-tuan. Kalau air itu sedikit, air dalam baldi, air dalam gelas kita, dalam satu baldi air sedikit tak sampai 2 kolah, jatuh sedikit darah, walaupun dia tak bertukar warna darah, tetap najis air tersebut, tak boleh ambil wuduk dan haram kita minum. Itu satu. Baik, sebelum kita terus ke pembahagian najis yang kedua tuan-tuan, apa makna sedikit darah? Not ataupun nota ataupun dhabit, catatan makna sedikit darah. Sedikit darah ini, bagaimana cara untuk kita tahu sedikit darah yang naqal ataupun yang ditetapkan oleh fuqaha? Maka fuqaha, ulama fiqh menetapkan darah sedikit ni tuan-tuan, qadar mana sedikit? Iaitu qadar 2 ekor nyamuk yang kenyang. Disebut di dalam kitab-kitab fiqh, qadarnya tuan-tuan, anggaran kita, bukan tepat, anggaran kita. Anggaran kita, kalau kita tengok di badan kita ni, titisan darah di badan kita keluar, darah luka lah contoh tuan-tuan, darah luka, kita luka kena pisau dan sebagainya, tengok-tengok ada darah, maka darah yang berada di badan kita ni dia keluar balik. Darah luka kita nak solat takbir Allahu Akbar, keluar balik tuan-tuan, baik dia keluar balik banyak ataupun sedikit. Nak tahu banyak ataupun sedikit? Kalau banyak tidak dimaaf tuan-tuan, sedikit dimaaf. Kalau banyak tidak boleh solat kerana dia najis. Tetapi kalau sedikit dia dimaafkan pada solat, cuma tidak dimaafkan pada air. Anggaran dia tuan-tuan 2 ekor nyamuk yang kenyang. Anggaran sahaja. Walaupun dia beberapa titik, contoh di baju kita tuan-tuan, kita tak perasan di baju kita ada beberapa titik, beberapa tompok darah nyamuk. Kita boleh kesan ni darah, tak kira lah darah nyamuk ke darah apa, tapi beberapa tompok. Maka beberapa tompok itu, tompok yang kecil itu, kalau dikumpulkan tompok itu, adakah boleh qadar 2 ekor nyamuk? Kalau sekadar 2 ekor nyamuk tuan-tuan, masih lagi sedikit. Kalau lebih daripada 2 ekor nyamuk yang kenyang, yang maksudnya nyamuk yang kenyang ni tuan-tuan, apabila dia gigit kita, nyamuk yang biasa, jangan nyamuk besar, pada urus saja. Nyamuk yang biasa ni tuan-tuan, kalau dia gigit kita, kemudian dia keluar balik darah yang dia gigit kita, dia gigit pastikan dia kenyang dulu, penuh dia punya badan dia tu penuh dengan darah. Penuh dengan darah badan dia tu, dia paling kenyam tu. Dia kenyam, tak boleh isi dah darah, full dah. Tangki dia ni, dia full, dia isi darah kita. 2 ekor. Kemudian dia keluar balik darah tu. Itulah qadar darah yang sedikit. Anggaran yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh, majoriti kitab fiqh menyebut anggaran
darah yang sedikit, iaitu 2 ekor nyamuk yang kenyang. Baik, serta tuan-tuan, najis yang dimaaf di dalam solat. Kalau ada darah sedikit, teruskan tuan-tuan. Darah luka kan, darah apa, tak kisah. Asalkan darah di badan kita, darah di pakaian kita, kalau sedikit, teruskan sembahyang, kerana dia tidak menjejaskan ibadat sembahyang kita. Tetapi ingat, air sedikit saja, titik air dalam gelas kita, haram kita minum. Dalam baldi kita, haram kita minum, dan tidak boleh lagi mengambil wuduk kerana bertukar air itu jadi mutanajis, daripada mutlak kepada mutanajis. Baik, yang kedua tuan-tuan, yang kedua pembahagian najis yang kedua apa dia? Ia ini yang relate dengan topik yang kita bahas, iaitu najis yang tidak dimaaf di dalam solat dan dimaaf pada air. Ini yang perlu kita tahu. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, inilah tajuk yang relate dengan perbahasan kita, perkongsian kita, iaitu pembahagian najis yang kedua yang kita kena tahu, najis yang tidak dimaaf di dalam solat dan dimaaf pada air. Dia bertukar tuan-tuan. Tadi dimaaf dalam solat, tak dimaaf dalam air. Yang kedua ni tidak dimaaf dalam solat. Najis yang tidak dimaaf dalam solat tetapi dimaafkan pada air. Jatuh dalam air, najis ini tidak menjejaskan air, boleh ambil wuduk, boleh minum air dia, boleh mengangkat hadas besar, tidak menjejaskan air. Tetapi kalaulah ada najis ini di pakaian kita, di badan kita, maka batal solat kita. Apa dia tuan-tuan? Kita bagi satu contoh, satu contoh saja. Najis yang tidak dimaaf pada solat. Ini tajuk ni tuan-tuan saya dah sebut, saya tak pasti di surah tuan-tuan saya sebut ataupun tidak, tetapi tempat-tempat lain saya biasa sebut tajuk ini. Contoh dia tuan-tuan, satu contoh, iaitu bangkai. Bangkai, tiap-tiap bangkai binatang yang semasa hidup darahnya tidak mengalir. Ini kita kena pasti. Kalau binatang ini dia mati, dia tidak dimaafkan dalam solat. Contoh dia banyak. Kita kena pasti dulu. Contoh dia tuan-tuan, satu contoh ini jenis apa? Tiap-tiap bangkai binatang semasa hidup, dikira semasa hidup, binatang ini darahnya tidak mengalir. Spesies binatang yang tidak ada darah yang mengalir semasa dia hidup. Dia ada darah tapi darah dia tak mengalir. Darah dia jenis beku, bukan tak ada darah. Kalau dia masa dia hidup, kita potong dia, darah dia tidak cair, mengalir seperti biasa. Kalaulah spesies binatang ni tuan-tuan, kalau dia mati, tu mana bangkai. Apabila dia mati jadi bangkai. Maka bangkai binatang ini dia menajiskan, dia menjejaskan sembahyang kita, kerana dia tidak dimaaf dalam sembahyang. Bangkai. Kata kunci tuan-tuan yang pertama, dia ada dua. Pertama, kena tahu apa bangkai. Yang kedua, spesies binatang yang tidak ada darah mengalir ketika dia hidup. Dia jenis spesies darah yang beku. Contoh, sekejap lagi kita akan bagi contoh. Bangkai ni tuan-tuan, bangkai menurut sisi pandang syariat, bukan bangkai menurut kita. Kalau kita ni, dia ada takrif bangkai menurut orang Melayu. Ini tidak. Ini takrif bangkai menurut syariat. Apa dia takrif bangkai menurut syariat tuan-tuan? Boleh tengok dalam kitab Al-Bajuri Ibn Qasim. Disebut juga dalam kitab I'anatul Talibin. Takrif bangkai ini iaitu izalatul hayah bighairi zakatin syar'iyyatin. Itu bangkai. Tiap-tiap binatang yang hilang nyawa dia bighairi zakatin syar'iyyatin, dengan ketiadaan ataupun dengan cara dengan ketiadaan mengikut cara penyembelihan yang ditetapkan oleh syarak. Bahasa mudah kita tuan-tuan, izalatul hayah bighairi zakatin syar'iyyatin. Bahasa mudah kita, binatang yang tidak disembelih menurut syarak. Kalau binatang itu binatang haram dimakan, kita tak bincang, tetap jadi bangkai walaupun kita sembelih. Tapi kalau binatang itu halal dimakan, kalaulah kita sembelih tak ikut syarak, tetap jadi bangkai.
Dan kalau dia mati sendiri, tetap jadi bangkai. Binatang yang haram dimakan, sembelih, tetap jadi bangkai. Itu maksud bangkai. Baik, yang kita nak tahu, bangkai binatang yang semasa dihidup darahnya tidak mengalir, kalau dia mati dinamakan bangkai, maka batal sembahyang kalaulah jatuh najis ini dalam sembahyang. Kalaulah ada najis, jatuh najis dalam solat, batal. Tetapi kalaulah kita solat awal lagi ada di pakaian kita, dia panggil tak sah solat kita. Kan? Antara terma dan syarat sebelum solat, dia ada 9 syarat yang mesti clear. Salah satunya tuan-tuan, dia ada persamaan dengan perkara batal, iaitu mesti suci badan kita, pakaian kita, tempat solat kita daripada najis yang tidak dimaaf. Pastikan clear badan baju kita tidak ada najis ini. Pastikan clear pakaian kita, badan kita clear daripada najis ini, barulah takbir Allahu Akbar. Tapi kalau ada di pakaian kita takbir Allahu Akbar, dinamakan takbir yang tidak sah, bukan batal. Itu beza istilah. Macam mana cara nak penggunaan istilah batal, penggunaan istilah tidak sah. Kalau Allahu Akbar di pakaian kita ada najis itu, maka dipanggil tidak sah takbir. Kenapa? Karena kita tidak follow terma sah. Allah tidak akan approve awal-awal lagi. Tapi kalau takbir Allahu Akbar, clear badan kita daripada najis ini, clear pakaian badan kita dan pakaian kita, Allahu Akbar sah. Tiba-tiba rakaat yang kedua, jatuh najis ini, duduk di bumbung rumah kita, sili rumah kita, jatuh najis ini atas pakaian kita, dan kita biarkan, kita tak buang cepat, kita tak tepis cepat, kita biarkan dia duduk di pakaian kita, maka jawab dia batal sembahyang kita. Itu perbezaan penggunaan. Apa contoh tuan-tuan? Banyak contoh. Mana contoh dia yang najis yang tidak dimaaf dalam solat ni, iaitu bangkai binatang yang semasa hidup darah dia tak mengalir. Apa dia? Contoh pertama ialah nyamuk. Bangkai nyamuk tuan-tuan. Orang Melayu kita kalau nyamuk mati ni dia tak panggil bangkai, dia panggil nyamuk mati saja. Dalam syariat, dalam agama kita, dia panggil bangkai nyamuk. Nyamuk mati, kalau nyamuk hidup, kita sembahyang Allahu Akbar, nyamuk datang gigit kita, tak menjadi isu apa, tak batal. Dia gigit kita sampai rakaat pertama masih dia gigit, kita pun biarkan, biarlah dia gigit. Kita nak bagi dia gigit, bagilah rezeki dia nak makan, dia nak minum darah kita. Rakaat kedua kita tengok ada lagi, rakaat ketiga makin banyak, makin kembar, ada lagi, makin berisi dia punya badan dia. Rakaat keempat kita tengok dah kenyang dah, tiba-tiba keluar darah, dah kenyang dia keluar darah di badan kita, biarkan, kerana dia hidup dan darah yang sedikit yang dia keluar di badan kita itu dimaafkan dalam solat. Kalau nyamuk hidup. Tapi kalau nyamuk tu mati, dah mati berapa hari dah duduk di badan kita, di pakaian kita, duduk dalam poket kita, kita tengok, kena clearkan, buang nyamuk daripada poket kita. Tengok kopiah ada nyamuk mati, buang, clearkan kopiah kita daripada nyamuk mati, kerana nyamuk itu najis yang tidak dimaaf dalam solat. Contoh kedua apa dia tuan-tuan? Contoh yang keduanya ialah semut yang mati. Bangkai semut tidak dimaaf di dalam solat. Bangkai nyamuk tidak dimaaf dalam solat, tetapi dia dimaaf dalam air. Kalau ada air, bangkai semut dalam air, bangkai semut dalam bangkai nyamuk dalam air, maka dimaaf pada air kita. Maksud dia kita buang nyamuk itu, kita buang semut, kita tak haram nak minum. Kalau kita gamuk nak minum, tak haram kita minum, dan juga boleh mengambil wuduk air tersebut. Contoh ketiga apa? Kita bagi sedikit tuan-tuan kerana masa kita tak berapa mengizinkan. Contoh yang ketiga, lalat yang mati. Kita bagi yang benda kecil saja, sebab binatang ini kebanyakannya binatang kategori spesies yang binatang kecil. Ketiganya lalat mati sama. Kalau ada di dalam poket kita, tak boleh. Kalau ada di baju kita melekat lalat mati, tak boleh. Ada dalam serban kita, tak boleh. Jangan pastikan serban kita, pastikan kopiah kita jangan ada semut mati, jangan ada lalat yang mati, jangan ada nyamuk yang mati, kerana dia semuanya najis yang tidak dimaaf dalam solat. Contoh keempat apa dia? Contoh yang keempat, kelkatu. Samalah lebah, kelkatu dia termasuk dalam spesies ni. Kelkatu yang mati, sayap kelkatu, sama. Banyak lagi kalau dalam kitab Arab dia sebut banyak. Antaranya
cicak, tapi itu besarlah, kita tahulah cicak mati dah, kita dah tahu bangkai. Kabur, disebut dalam kitab kita Arab banyak lagi. Lipas, tapi itu benda-benda yang besar kita tak nak sebut, itu kita dah faham. Lipas mati, cicak mati, kabur mati, itu kita faham. Tapi kita nak sebut yang kecil. Itu yang termasuk dalam kitab Arab sebut al-maitatu allati la dammu laha. La dammu laha sa'ili inda qatalaha au syaqqa aduwu minha. Itu dalam kitab I'anatul Talibin dan Baijuri Ibn Qasim sebut. Inilah spesies binatang yang tidak ada darah yang mengalir ketika dia mati. Baik. Settle tuan-tuan. Jadi kesimpulan dia, kita kena jaga, pastikan clear, dan poket kita jangan ada semut mati, jangan ada benda-benda yang kita sebut tadi, supaya clear. Baik, yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir, najis yang dimaaf yang terakhir apa dia? Najis yang dimaaf yang terakhir ini tambahan kita nak sebut. Sebab apa kita nak sebut juga tiga pembahagian ni tuan-tuan? Walaupun dia isu makan, tetapi dia ada melibatkan isu solat. Sebab tu kita kena sebut juga. Yang ketiganya tuan-tuan, najis yang dimaaf pada makan tetapi tidak dimaaf pada solat dan air. Sebab tu kita kena sebut juga. Kerana dalam solat tidak dimaaf, di air pun tidak dimaaf. Hanya dimaaf pada makan. Najis yang dimaaf pada makan dan tidak dimaaf pada solat dan air. Kalau ada najis ni dalam solat, tak sah. Kalau awal lagi, kalaulah terkena masa solat, batal. Hanya dibenarkan harus makan, bukan sunat. Boleh makan, harus makan. Bukan kata sunat makan, boleh makan, harus makan. Apa dia tuan-tuan? Contoh apa dia? Ada beberapa contoh. Kita ambil contoh yang popular yang disebut di dalam kitab I'anatul Talibin oleh Syekh Bakri Syata, yang mensyarahkan kitab Fathul Mu'in bagi Syekh Zainuddin Al-Malabari. Dalam kitab I'anatul Talibin menyebut contoh najis yang dimaaf pada makan dan tidak dimaaf pada solat, jangan ada dalam solat. Apa dia? Iaitu darah ikan ataupun daging. Tak kisah, sama je, darah ikan dan daging yang telah kita basuh mengikut prosedur cara pembasuhan najis sederhana. Kita basuh ikan tersebut, kita basuh daging tersebut mengikut langkah-langkah bersuci najis sederhana. Kemudian kita letak najis dan ikan yang telah kita letak ikan yang telah kita basuh tadi dalam periuk untuk kita masak. Tiba-tiba tuan-tuan, ni orang perempuan ni tahulah, tiba-tiba ikan yang telah kita basuh suci bersih dan kita letak dalam periuk belanga ni, kita letak dalam kuali kita, dia keluar darah dan kita masukkan air, darah tu keluar, imbas-imbas darah masih ada. Darah yang keluar daripada ikan yang telah dibasuh mengikut prosedur syarak, maka air yang keluar, darah yang keluar bercampur dengan air yang kita panggil kuah ikan, kuah gulai, dimaafkan pada makan. Asalnya tuan-tuan, darah haram kita makan. Kalau kita betul-betul makan darah ikan tak bercampur dengan ikan, maka haram kita makan darah sahaja. Walaupun darah yang sedikit haram kita makan. Antara perkara yang haram makan ialah najis, walaupun sedikit, dan darah itu termasuk najis, maka haram makan darah walaupun sedikit, tetapi dimaafkan darah yang bercampur dengan ikan, darah yang keluar daripada ikan, darah yang keluar daripada daging dan ikan ini telah kita basuh mengikut prosedur syarak, dia keluar lagi, maka dimaafkan pada makan darah yang keluar daripada ikan. Kuah gulai itu dimaaf pada makan, tapi ingat tuan-tuan, dia tidak boleh terkena pakaian kita. Jangan jaga kuah kari ikan, kuah apapun ikan, jaga daripada terkena pakaian kita. Jangan kena jubah kita, jangan kena, kalau kita makan jangan kena misai kita. Kita makan
buka puasa, lekat kuah di janggut kita, lekat kuah di baju, lengan baju kita, jangan terus solat, kena basuh dulu. Kuah itu pastikan suci di tangan kita. Kuah itu pastikan bersih di janggut-janggut kita. Kuah itu pastikan bersih di lengan-lengan baju kita, kerana dia tidak dimaaf dalam solat. Settle. Kenapa tidak dimaaf? Punca dia asal usul dia ialah darah itu najis. Tetapi kenapa dimaaf? Kerana dia telah mengikut prosedur syarak, dia keluar lagi darah, maka dimaafkan untuk makan. Tapi ingat tuan-tuan, dia tidak dimaafkan pada solat. Baik, ini disebut di dalam I'anatut Talibin. Disebut di dalam kitab Riyadul Wardiyah bagi Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib al-Imam, seorang iman yang dilantik suatu ketika dahulu, salah seorang iman mazhab Syafi'i yang menjadi iman di Mekah, di Masjidil Haram, di Mekah. Nama dia ialah Syekh Ahmad Khatib yang mewakili mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi ada 4 mazhab dan masing-masing ada iman dilantik suatu ketika dahulu. Ada 4 mazhab ini mereka sembahyang serentak di hadapan Kaabah. Maka antara salah seorang popular dia iman mazhab 4 ini, imam mazhab Maliki, imam mazhab Syafi'i, nama dia Al-Iman Ahmad Khatib. Dalam kitab dia Ar-Riyadul Wardiyah, dia bagi contoh apa tuan-tuan? Yang dimaaf pada makan, harus makan tetapi tidak dimaaf pada sembahyang. Apa dia? Iaitu contoh dia belacan dan budu. Bagi orang Kelantan, budu. Budu pun ada disebut. Dan belacan ini dalam kitab Arab, nama dia kitab Riyadul Wardiyah. Kenapa jadi budu dan belacan ini? Jadi asal dia najis yang dimaaf. Asal dia najis, sebab tu dimaaf pada makan saja. Kerana proses nak buat belacan dan proses nak buat budu, dia melalui pereputan binatang, pereputan ikan. Maka binatang ni tuan-tuan, saya selalu sebut dan kuliah-kuliah bersama tuan-tuan, binatang dan manusia apabila repuk sahaja, kita repuk saja binatang, maka dia akan mengeluarkan sejenis air bisa yang najis hukumnya. Nama dia ialah air danur. Dalam kitab Melayu menyebut air danur. Danur itu air bisa yang baunya busuk tuan-tuan. Sebab itulah ikan perkasan busuk bau dia, budu agak busuk bau dia, belacan agak berbau. Kenapa? Kerana proses kita buat dia bercampurnya dengan air danur, air bisa selepas dia berepuk. Itu najis. Tapi najis itu dimaafkan pada makan. Tapi ingat tuan-tuan, dia tidak dimaaf dalam solat. Pastikan budu yang kita makan clear dulu di mulut kita, di janggut kita, di misai kita, di tangan kita, di lengan baju kita, clear dulu sebelum takbir Allahu Akbar. Settle tuan-tuan secara ringkas. Baik, kita terus kepada perkara yang membatalkan yang keempat. InsyaAllah tuan-tuan, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh saya cuba ekspreskan. Kita ada masa 30 minit lagi. Kita ada masa 30 minit lagi untuk settlekan 4 baki. 30 minit awal kita fokus tajuk yang agak penting untuk kita kenal pasti, kerana dia melibatkan 3 tempat, melibatkan solat, melibatkan makan, melibatkan air. 3 tempat, ada 3 hukum. Hukum harum makan, hukum batal sembahyang, dan hukum berubah status air. Itu 3 tajuk ataupun 3 pembahagian najis yang dimaaf. Ini disebut dalam kitab yang besar-besar tuan-tuan. Sebab tu kalau kita asah kita belajar, kita tidak akan bertemu dengan pembahagian najis secara lengkap ini. Ini dalam kitab yang besar sahaja. Jadi kita akan share dengan tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi panduan asah walaupun dia agak perbahasan agak tinggi. Baik, settle. Kita terus tuan-tuan pembahagian perkara yang membatalkan sembahyang yang keempat. Yang keempat mudah tuan-tuan, yang kelima lagi mudah, yang keenam dan ketujuh. Apa dia keempat tuan-tuan? Terbuka aurah yang wajib ditutup di dalam solat. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, perkara yang membatalkan perkara batal solat yang keempat yang perlu kita jaga, yang perlu kita fokus dan perlu kita alert. Apa dia? Terbuka aurah yang wajib ditutup di dalam solat. Oleh kerana masa ringkas tuan-tuan, saya tak sempat untuk saya sebut aurah di dalam solat. Kita dah maklum
Mana kawasan wajib dikatuk dalam solat bagi lelaki, mana kawasan wajib dikatuk di dalam solat bagi perempuan. Bagi perempuan yang wajib dikatuk dalam solat seluruh badan dia, melainkan muka saja. Dagu tak boleh, muka saja. Di bawah ini dagu wajib dikatuk di dalam solat dan wajib dikatuk di luar solat. Ini dagu. Dibenarkan dalam solat yang nampak ialah muka. Muka saja. Baik. Kalaulah terbuka mana-mana kawasan yang wajib dikatuk tuan-tuan, maka batal solat. Mudah saja. Baik. Penutup dia tuan-tuan, penutup kepada tajuk perkara ini, kesimpulan saya nak buat, saya nak simpulkan, nak ringkaskan masa. Ada dua isu yang dibincang dalam kitab-kitab Arab. Dalam kitab-kitab Arab dibincang, dalam kitab Melayu juga dibincang, ada dua isu yang melibatkan terbuka aurah. Isu pertama, sekiranya terbuka aurah kita ini, terbuka itu dengan sebab angin. Kenapa terbuka aurah tuan-tuan? Kipah kita semayang depan kipah, tiba-tiba apabila kipah bertiup dengan kuat, maka terselok kain kita. Ternampak aurah. Adakah batal solat? Adakah batal solat? Ini isu yang kita tahu. Apabila terbuka saja aurah, batal solat. Itu umum. Umumnya terbuka saja aurah, batal solat. Maka pendetailannya ada dua isu yang didetailkan oleh para ulama. Kalaulah terbuka itu dengan sebab angin, ada hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua, kalau terbuka itu disebabkan oleh binatang dan kanak-kanak yang belum mumayyiz, ada hukum yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Kalau terbuka kita sendiri, iaitu kita dah faham, Allahu Akbar, kita terselok ke terapa ke, nampak aurat, tetap batal. Terlodeh seluar ke, tetap batal. Rokok yang jadi yang kalau tuan-tuan biasa bahas bab aurah ni, yang banyak dibahas, orang lelaki ketika dia rokok akan nampak kawasan wajib dikatuk, iaitu seluar dia. Dia pakai seluar dia, di belakang seluar dia tu dia tak katuk. Nampak ketika dia rokok. Ketika dia sujud tuan-tuan, rokok ni tak lagi sujud. Ketika sujud, di belakang seluar itu dia akan nampak. Dia tak cover dengan baju. Itu tetap batal sembahyang. Baik. Kalaulah isu pertama tuan-tuan, kalau terbuka aurah disebabkan angin tiup, tidak batal dengan syarat. Tak batal tuan-tuan, tak batal dengan syarat. Ada syarat dia. Tak batal dengan syarat kita tutup segera. Contoh, kita solat sujud, ketika sujud kipah kita menghala kepada kita, dia terselok naik kain kita, nampak punggung. Tiba-tiba kita cepat-cepat tangan kita bergerak, tepat-tepat kita tutup segera. Dan pergerakan tangan kita tuan-tuan, kita dah bahas semalam, jangan berturut-turut perbuatan. Kalau berturut 3 batal. Itu jaga. Pergerakan kita kena jaga. Kita dah bahas semalam. Jangan lebih 3. Jangan 3. Bukan lebih 3. Jangan 3 ke atas. Kerana tangan kita ini, dia anggota besar, anggota berat. Kena jaga sekali. Kena jaga 2 kali. Jangan 3. Maka kalau kita tutup segera, angin tiup, pakaian kita terselok, terselok, tutup dengan segera, dan pergerakan tangan kita tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan sembahyang kita. Baik, isu yang kedua tuan-tuan, kalau terbuka aurah itu disebabkan binatang ataupun kanak-kanak belum mumayyiz. Kanak-kanak dah mumayyiz tak bincang tuan-tuan, dia sama, tetap auto batal sembahyang. Kalaulah dibuka oleh binatang dan kanak-kanak belum mumayyiz, kalau kanak-kanak tak mumayyiz tuan-tuan tak bahas. Kanak-kanak belum memayih, umur setahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, ataupun binatang, kucing datang, cakar, terlodeh kain kita. Contoh sajalah. Kita bela kera datang, dia selok kain kita. Contoh saja. Binatang. Kalau anak-anak datang, kita duduk rakaat, duduk baca surah ke, duduk baca Fatihah berdiri, tiba-tiba datang anak 2 tahun, dia tarik kain kita, terlodeh kita, ternampak aurah. Apa pun tuan-tuan, jawab dia, dibuka oleh binatang atau kanak-kanak belum memayih, batal solat sekalipun ditutup dengan segera. Ini tidak boleh sama dengan angin.
Kalau binatang, kalau kanak-kanak, walaupun dia budak lagi, walaupun belum memayih, tetap auto batal solat walaupun ditutup dengan segera. Terlodeh kita angkat segera kain, tak sah. Batal, bukan tak sah, batal sembahyang. Baik, kita tak berhajat untuk perincikan tuan-tuan, dia ada perincian dalam kitab-kitab. Nanti ini kita beri asas saja. Apabila tuan-tuan bertemu dalam kitab-kitab fiqh, tuan-tuan detailkan untuk lebih mantap kefahaman. Ada beza kenapa binatang dengan kanak-kanak berbeza dengan angin. Angin tutup segera tak batal, tapi binatang tutup segera pun batal. Ada beza dia. Baik, kita terus tuan-tuan kepada perkara batal yang kelima. Perkara batal yang kelima tuan-tuan, apa dia? Yang kelimanya ialah berhadas kecil ataupun besar. Berhadas kecil dan besar dalam solat batal sembahyang. Dalam solat tiba-tiba keluar sesuatu melalui salah satu daripada dua jalan. Ahadus sabilain, khuruj syai' min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu melalui salah satu daripada dua jalan, kubur ataupun dubur. Keluar angin ikut dubur batal. Keluar apa saja tak kira lah, kod dubur kita, kod zakar kita, tu dia panggil dubur dan zakar. Keluar angin kod dubur, orang kita panggil kentut, takbir Allahu Akbar, tiba-tiba keluar angin kod punggung kita, maka batal, dipanggil berhadas kecil. Ini mudah saja saya tuan-tuan. Yang keenam, kita terus kepada yang keenam. Yang keenam ni apa dia? Yang keenam ni niat untuk melakukan perkara batal sembahyang walaupun tidak melakukannya tetap batal solat segera. Ini. Jangan terlitah di hati aku nak melakukan perkara batal. Jangan terlitah di hati aku nak berjalan lebih 3 kali. Jangan terlitah di hati aku nak berhenti sembahyang walaupun dia tak berhenti lagi, segera dia batal solat. Jangan ada. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Perkara batal sembahyang yang keenam, niat melakukan perkara batal sembahyang. Niat untuk melakukan perkara batal sembahyang walaupun dia tidak melakukannya. Dia just niat saja, terlitah aku ni nak berjalan ni sekejap lagi lebih 3 kali, aku ni nak bergerak lebih 3 kali, aku ni nak berhenti sembahyang lebih 3 kali, aku ni nak berhenti sembahyang. Niat nak melakukan perkara batal solat, maka batal solat. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia, kerana ulama menetapkan syarat sembahyang ini, niat dia mesti jazan, mesti tetap. Niat dia sampai salam, niat berada dalam sembahyang, tetap aku sembahyang sampai salam. Jangan ada unsur-unsur yang boleh membatalkan solat. Apabila dia terlintas saja nak buat perkara batal, maka dia merungkai niat yang jazam, menjejaskan niat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam sembahyang. Niat dia usalli sunnat, usalli farda saja, aku sembahyang fardu, maksudnya aku sembahyang tetap berada dalam sembahyang sampai salam. Jangan ada lintasan hati kita yang boleh merubah niat kita. Apa yang ubah niat? Berubah niat nak berhenti solat, berubah niat nak melakukan perkara batal. Maksudnya dia nak merosakkan niat dia, niat sembahyang dia, cita-cita untuk nak merosakkan sembahyang dia di tengah-tengah sembahyang, maka boleh membinasakan sembahyang dia. Yang ketujuh tuan-tuan, yang terakhir. Apa dia yang terakhir? Ini mudah saja tuan-tuan, sebab tu kita express tempat yang mudah kita expresskan. Yang terakhirnya iaitu perkara batal sembahyang yang ketujuh, menggantungkan niat membatalkan sembahyang di dalam hati. Ini jarang kita dengar tuan-tuan, tapi banyak kita buat. Jarang kita dengar, biasa kita buat. Perkara batal sembahyang yang ketujuh apa dia tuan-tuan? Menggantungkan. Menggantungkan dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil ta'liq. Ta'liq, menggantungkan dengan sesuatu, menggantungkan niat membatalkan sembahyang dalam hati. Apa dia tuan-tuan maksud dia? Ta'liq ni mesti ada lafaz ta'liq. Menggantung di mana ta'liq? Dia ta'liq
dalam sembahyang dia dengan sesuatu perkara yang membatalkan sembahyang, segera batal walaupun dia tak buat lagi. Apa contoh dia tuan-tuan? Lafaz ta'liq. Ta'liq ni menggantungkan, lafaz ta'liq menggantungkan sesuatu, menggantungkan dengan sesuatu perkara yang batal sembahyang walaupun dia tak buat lagi. Dia just gantung. Apa makna gantung? Kalau. Itu lafaz ta'liq. Dia sama dengan ta'liq dalam bab nikah tuan-tuan. Sama. Kalau isteri aku keluar rumah tanpa minta izin dengan aku, jatuh tolak. Tu kalau. Kalau tu dipanggil ta'liq. Dia panggil nikah ta'liq. Dia panggil nikah gantung. Nikah gantung ni nikah ta'liq. Bukan nikah gantung, gantung keduri. Orang Melayu kata nikah gantung, gantung keduri. Nikah dah, tapi keduri belum buat lagi. Walimah belum buat lagi. Nikah gantung ni maksud dia bercerai. Nikah pula dah. Silap, bercerai. Tolak gantung. Tolak dia ada tunai, tolak dia ada gantung. Ada tolak cash, ada tolak gantung. Tolak ta'liq. Dia panggil tolak ada dan tolak ta'liq. Apa tolak ta'liq? Tolak ada ni segera jatuh tolak. Segera dia cerai isteri dia. Ada dia cerai dengan dengan lafaz ta'liq. Sekiranya dia keluar rumah tanpa minta izin dengan aku, jatuh tolak. Itu dalam bab nikah. Dalam bab sembahyang sama. Sekiranya datang kawan aku berhenti solat, segera batal solat dia. Tak tunggu kawan dia solat. Tak tunggu kawan datang. Contoh tuan-tuan, ulama cerita dalam kitab, contoh apa? Contoh sebelum dia solat, dia tunggu kawan. Dia janji dengan kawan nak datang, kawan tak datang-datang. Dia janji dengan kawan, kawan tak datang-datang, lalu dia pun solat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kawan dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Baik, sebelum dia kawan dia bagi salam, dia dah terlintas di hati dia, Allahu Akbar. Apa terlintas hati dia? Kalau kawan aku datang bagi salam, aku berhenti. Kawan tak datang lagi, batal solat dia. Kerana dia menggantungkan dengan sesuatu perkara yang membatalkan solat. Kalau kawan aku datang, aku berhenti. Berhenti itu perkara batal solat. Dia gantung dengan apa? Dengan kawan dia datang. Walaupun kawan dia belum datang tuan-tuan, tetap batal solat. Kerana dia menggantungkan dengan lafaz, kalau kawan aku datang, aku berhenti solat. Maka tak perlu tunggu kawan. Slow tu juga tuan-tuan, segera batal solat. Contoh kedua apa tuan-tuan? Contoh kedua. Contoh yang kedua, dia banyak berlaku isu berlakulah. Bukan di kalangan orang tua lah, orang budak-budak ni. Dia tak tahu apa tuan-tuan. Beli barangan online. Tunggu hari ni katanya postman nak datang. Dah check tracking number, barang dia sampai, dijangka sampai sebelum Zuhur. Tunggu tak sampai lagi. Semayang tengok jam dah pukul 3. Sepatut datang belum Zuhur, tapi postman tak datang lagi. Tunggu tak datang, sembahyang dulu Zuhur. Allahu Akbar. Dalam sembahyang tu tiba-tiba dia terlintas di hati dia, kalau postman datang aku berhenti. Kalau aku tak berhenti, jawab dia, postman tu tak tunggu aku kena ambil di post office jauh, pos laju nak pergi tuntut barang di pos laju jauh, baik aku berhenti sekejap saja. Maka dia terlintas di hati dia, kalau postman datang aku berhenti, batal solat dia tuan-tuan. Batal solat, kerana dia menggantung dengan suatu perkara yang batal solat. Tak perlu, walaupun sampai sembahyang, sampai habis sembahyang tuan-tuan, postman tak datang, tetap sembahyang dia batal, wajib dia qada lain. Ini perlu kepada panduan ilmu. Kalau dia tak tahu tuan-tuan, dia tak qada, jadi sembahyang dia anggap jadi sembahyang dia, terlintas di hati dia, dalam keadaan dia duduk tengah sembahyang tu risau, duduk bimbang takut postman datang, maka terlintas di hati, kalau postman datang aku akan berhenti sembahyang. Maka batal sembahyang dia, tak perlu tunggu postman datang. Walaupun lengkap sembahyang 4 rakaat tadi, sembahyang Zuhur tuan-tuan, tak datang-datang pun postman, legalah dia selepas sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, lega dia kata postman tak datang. Kalau datang tadi dia kata kena berhenti, kena sembahyang lain. Baik,
Kalaulah dia berhenti, postman datang dia berhenti, tuan-tuan, haram. 2 kali haram. Pertama, niat itu haram. Dia buat perkara batas sembahyang ni, tuan-tuan, dia bukan harus, tuan-tuan, haram. Tu kena tahu tu, asah ni, benda asah yang wajib kita tahu. Ini kita selalu sebut perkara-perkara asah yang wajib kita settle, tuan-tuan. Melakukan perkara batal solat dengan sengaja, tuan-tuan, ataupun tanpa panduan ilmu dikira sengaja, haram. Bukan kata boleh, haram kita melakukan perkara batal solat dengan sengaja. Maka kalaulah dia terlintas di hati dia, aku akan berhenti kalau postman datang, lintasan di hati dia tu haram. Kenapa? Kerana membatalkan solat. Solat dia dah burn dah batal solat dia. Bukan burn saja, batal solat saja bukan, tetapi haram membatalkan solat. Tak boleh batal solat. Kerana solat ini apabila takbir Allahu Akbar, wajib kita lengkapkan. Apa saja berlaku, Allah Ta'ala telah tetapkan panduan solat. Telah tetapkan panduan solat. Contoh, tuan-tuan, panduan dia. Kalau orang datang bagi salam, apa yang kita nak buat? Ada orang kita buat, dia kuatkan suara, bahaya. Tengok, boleh kuat suara, tak tahu gaya, tak tahu panduan, batal sembahyang. Ada orang tuan-tuan datang rumah kita bagi salam, Assalamualaikum Haji. Kita duduk solat, lalu kita nak bagi dia tahu kita solat, kita pun kuatkan suara, Allahu Akbar, rukuk, Sami'allahu liman hamidah, kamu Allahu Akbar, sujud, At-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah. Bacaan kuat kita nak hantar mesej supaya dia dengar kita sedang solat. Berhati-hati, tuan-tuan, terkadang boleh membinasakan sembahyang kita. Disebut di dalam kitab Furu'ul Masail, disebut juga di dalam kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim, kalaulah suara kita tinggi suara, tujuan kita supaya orang dengar, kawan kita di luar tu dengar, maka boleh membatalkan sembahyang. Kenapa boleh batal sembahyang, tuan-tuan? Kita niat supaya sembahyang kita ni nak bagi orang dengar, tak boleh. Sebab asah dia, kata ulama, niat sembahyang kita semata-mata kerana Allah. Jazam tetap semata-mata kerana Allah, jangan kerana lain. Jangan bacaan kita kerana nak suruh orang dengar, jangan. Pastikan semata-mata kerana bacaan kita ni kerana sunat Allah Ta'ala suruh, bukan kerana nak suruh dengar. Maka cara dia apa, panduan yang diajar oleh ulama, tuan-tuan. Boleh juga kita nak buat, tapi kena niat zikir. Kita dah sebut semalam, tuan-tuan, boleh dengar niat zikir. Zikir serta aku nak bagi kawan aku dengar. Macam mana, tuan-tuan? Allahu Akbar, kita kuatkan suara, niat aku ni zikir, serta nak bagi kawan aku dengar. Boleh? Tak batal solat sebab sharing. Apa dia sharing dia? Pertama, niat zikir. Yang kedua, share dengan apa? Share dengan nak bagi kawan dengar. Ataupun dia niat zikir semata-mata, tak terlintas pun nak bagi kawan dengar. Tapi biasanya kita terlintas lah, tuan-tuan, sebab kita nak suruh kawan kita dengar kita solat ni, kawan nak bagi salam ni. Kawan nak bagi salam, Assalamualaikum Tu Haji, Assalamualaikum Tu Haji. Dah 2 kali dah. Maka kita pun kuat suara. Kuat suara, ingat, pertama kena niat zikir serta suara kuat ni nak bagi kawan dengar. Kalaulah dia niat yang kedua, cara niat yang kedua apa dia, tuan-tuan? Cara niat yang kedua, niat zikir semata-mata, tak terlintas di hati kita pun nak suruh dia dengar. Itu cara yang kedua, itu solid, itu paling solid yang kedua. Yang tak boleh apa, tuan-tuan? Yang ketiga, cara ketiga tidak dibenarkan. Semata-mata untuk makhluk dengar, semata-mata dikhitab. Dalam kitab Arab disebut semata-mata dikhitab, ditujukan supaya kawan kita dengar. Ini tidak dibenarkan. Yang dibenarkan 2 cara saja. Yang pertamanya, zikir serta kawan kita dengar. Niat yang kedua, zikir semata-mata. Niat yang ketiga, semata-mata kawan kita dengar. 3 panduan asas, tuan-tuan. Contoh yang kita bagi contoh yang terakhir, tuan-tuan. Contoh, kita tak nak kuatkan suara bacaan lain, kita boleh. Kita nak kuatkan suara, tapi suara bukan suara zikir. Apa contoh, tuan-tuan? Dia bagi salam, kawan kita bagi salam, Assalamualaikum Tu Haji. Kita pun duduk tengah baca bacaan sunat, contohnya kita ataupun tak baca sunat pun tak apa. Kita duduk baca apa saja tak apa.
tengah baca bacaan sunat, tengah baca qul huwallah ke, tengah baca tabbat yada ke, tengah baca ayat apa ke, tiba-tiba kawan kita bagi salam. Kawan kita kata assalamualaikum, kita pun jawab tuan-tuan dengan ayat Quran. Kita jawab macam mana? Udkhuluha bisalamin aminin. Kawan kita kata assalamualaikum, Tuan Haji, kita pun jawab udkhuluha bisalamin aminin. Betul tak? Surah Zakaria. Surah Zakaria, ayat berkaitan dengan Zakaria. Nabi Zakaria tu, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Itu berkaitan dengan kitab, ambil benda. Ini jawab udkhuluha bisalam, masuklah dengan selamat, bisalam, dengan salam yang didengar selamat, aminin, serta keselamatan. Bisalam tu dengan sejahtera, aminin dan keselamatan. Tetapi ingat, ayat itu kalau orang faham bahasa Arab, dia maknanya kita jawab salam dia dengan suruh dia tunggu, suruh dia masuk rumah kita dulu. Itu ayat Quran. Batal ke tidak? Tak batal, sebab kita baca ayat Quran. Cuma jaga, jangan niat untuk dia bagi jawab salam dia. Panduan niat sama dengan tadi, zikir, kena telitah zikir serta nak jawab salam dia, nak suruh dia masuk. Yang kedua, zikir semata-mata, jangan kita niat terlitah semata-mata untuk mesej kepada dia, untuk dia dengar. Tu tak boleh semata-mata. Khitab kepada dia tak boleh, tuan-tuan. Boleh batal sembah, boleh batal sembahyang. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Itulah dia secara asas, secara ringkas 7 perkara yang boleh membinasakan, yang boleh merosakkan sembahyang kita. Kalau kita buat salah satu daripada 7 ni, tuan-tuan, ataupun beberapa perkara lain yang kita tak sempat sebut, kita sempat sebut 7 saja yang penting, tuan-tuan, dia boleh membinasakan sembahyang kita. Maka apa kesan dia? Kesan dia wajib kita qada lain, ataupun wajib kita i'adah, repeat lain. Kalau dalam waktu tak hilang lagi, tak habis waktu, kita repeat lain. Kalau dah habis waktu dia, tuan-tuan, wajib kita qada lain. Itu kesan besar kenapa kita perlu tahu ilmu asas ini, kerana dia melibatkan jadi ataupun tak jadi, bukan melibatkan soal make up, bukan melibatkan soal aksesori dalam solat. Tidak, kita fokus dulu ni sebagai asas, sebagai fundamental. Apa dia, tuan-tuan? Benda-benda yang fundamental yang kita perlu jaga untuk jadi solat kita, iaitu rukun dan perkara batal serta syarat-syarat sah. Ini 3 asas sebagai kerangka untuk pastikan sembahyang kita sah. Dan apabila sah, tuan-tuan, apabila sembahyang kita di-approve, sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala, barulah kita cara step yang kedua, kita nak polish, nak bagi cantik ibadat sembahyang kita, rupa ibadat sembahyang kita nak bagi cantik. Apa cara dia, tuan-tuan, nak bagi cantik? Apa teknik dia? Apa strategi dia? Apa tip yang perlu kita buat nak bagi cantik rupa ibadat sembahyang kita, nak bagi cantik pahala sembahyang ibadat kita, tuan-tuan? Apa dia? Itu, tuan-tuan, kena memperbanyakkan melakukan perkara sunat di dalam solat. Itu cara dia. Kita ulas sekali lagi, tuan-tuan. Kita dah settle dah, alhamdulillah, hari ni kita dah settle perkara asas. Ada 3 benda perkara asas supaya ibadat sembahyang kita diterima. Kita dah jaga rukun, kita dah jaga perkara batal, bagaimana cara nak implement setiap rukun kita dah settle, dan kita jaga jangan melakukan perkara batal. Maka kita fokus, tuan-tuan, bagaimana cara untuk mempertingkatkan kualiti sembahyang kita. Kenapa kita nak upgrade kualiti? Kerana kualiti itu menentukan sejauh mana cantik ataupun tidak rupa ibadat sembahyang kita. Ingat, tuan-tuan, setiap ibadat dia ada rupa. Pahala kita ini, tuan-tuan, benda gaib tetapi dia ada. Dia ada diri, dan diri itu boleh dilihat, diri itu boleh didengar. Tetapi, tuan-tuan, zaman ataupun tempoh kita berada di platform dunia, Allah tidak membenarkan untuk kita melihat benda gaib. Antara benda gaib apa dia, tuan-tuan? Pahala. Pahala ni benda yang ada, kalau kita buat bagi cantik, dia ada rupa, masuk rupa ini cantik ataupun tidak, lengkap ataupun tidak, cantik dengan hiasan yang kita cover itu. Dan, tuan-tuan, apabila benda tu ada,
konsep dia boleh dilihat kalau Allah Ta'ala buka hijab kita, dan boleh didengar kalau Allah buka hijab telinga kita. Kita boleh dengar pahala kita boleh lihat pahala kita, tetapi dalam dunia Allah janji pahala itu gaib. Allah Ta'ala tidak membuka hijab mata kita untuk melihat pahala. Tetapi ingat, apabila bertukar saja platform, Allah Ta'ala benarkan untuk kita melihat pahala kita. Masuk alam barzah, tuan-tuan, kita boleh nampak pahala sembahyang kita boleh nampak pahala bacaan Quran kita. Sebab tu setiap ibadat jagalah, tuan-tuan, tata cara dia, kerana kita nak target orang biasa, tuan-tuan. Apa target kita orang biasa, orang awam seperti kita? Target kita nak kepada pahala daripada Allah Ta'ala. Adapun target orang-orang yang level atas, target dia nak kepada mardatillah, target dia nak kepada rahmat Allah, target dia nak kepada apa saja ibadat dia nampak mardatillah, nak Allah setuju, nak Allah kasih dengan ibadat dia ini. Tapi kita asas ni, tuan-tuan, diajar oleh ulama, target kita ibadat yang kita buat ini sah dan dapat pahala yang terbaik. Sebab itulah cara dia, kita selalu sebut untuk dapat pahala yang cantik, tuan-tuan. Kita dah tahu dah asas ini, maka kita perbanyakkan amalan sunat. Kita perbanyakkan amalan sunat, kerana amalan sunat dalam solat itu menentukan sejauh mana cantik ibadat. Rupa ibadat sembahyang kita cantik ataupun tidak berada pada sejauh mana kita memperbanyakkan amalan sunat. Sama ada sunat tu, tuan-tuan, sunat ini ada dua. Sama ada sunat ab'ad, jangan tinggal, dia ada kesan dia. Sunat hai'ah, jangan tinggal, ada kesan dia. Cuma, tuan-tuan, kesan ini dia kesan bukan menjejaskan amalan, cuma kesan dia tak cantik pada rupa amalan. Kita dah settle, dah jaga dah kesan besar, rukun, perkara batal, kesan dia tak jadi amalan, menjejaskan diri amalan, tak ada diri. Tapi kalaulah sunat, kerana dalam sembahyang ni, tuan-tuan, dia ada 3 komponen saja. Perkara wajib kita dah settle. Yang kedua, perkara sunat ab'ad, tuan-tuan boleh tambah dalam kitab-kitab fiqh. Yang ketiga apa, tuan-tuan? Perkara sunat hai'ah. Ada 3 benda ni saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia rakunkan ketiga-tiga benda untuk komplitkan, bagi cantik rupa sembahyang kita, bagi cantik rupa ibadat puasa kita. Apabila kita diperlihatkan amalan pahala kita, tuan-tuan, pada hari akhirat kelak, di alam barzah kelak, Allah tontonkan kepada kita, ini rupa amalan ibadat kamu yang dulunya kamu buat. Kita tengok, Masya Allah hebatnya, Masya Allah cantiknya. Siapakah gerangan yang cantik ini? Malaikat akan beritahu, inilah dia rupa amalan sembahyang suatu ketika dulu kamu sembahyang. Kenapa rupa dia huduh? Kita tak jaga. Amalan-amalan makruh kita buat, amalan haram kita buat, walaupun tak batal, dan amalan sunat kita tinggalkan, maka dia kurang cantik rupa ibadat kita. Sebab tu, tuan-tuan, alhamdulillah kita dah berakhir bengkel kita ataupun kuliah duha kita, melengkapkan silibus dan modul asas kita, 3 modul besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk mantapkan ibadat sembahyang kita, pertikatkan mutu, kualiti ibadat sembahyang kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Allah Ta'ala terima, tuan-tuan, dan Allah berikan pahala yang semaksimal mungkin. Terima kasih kepada tuan-tuan yang join, terima kasih kepada seluruh pengurusan surau SRMTM. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Zul dan seluruh sah kepimpinan yang sudi menjemput saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan sekadar benda-benda asas saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan asbab ibadat yang kecil ini, Allah menjadikan kita asbab untuk memandang, untuk menjadikan asbab yang kecil ini, yang kerdil ini, yang sangat-sangat kecil nilai ini, Allah jadikan asbab untuk Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Kita mendambakan rahmat daripada Allah Ta'ala. Bukan sahaja kita mendambakan pahala, tetapi kita mendambakan rahmat daripada Allah, kerana manusia masuk syurga, tuan-tuan, kerana rahmat Allah Ta'ala. Maka carilah, tuan-tuan, rahmat di sebalik pekerjaan kebaikan. Sebab itulah kata ulama, buatlah kebaikan walaupun sekecil mana sekalipun, kerana kita nak
mengharapkan mudah-mudahan Allah memilih di kalangan banyak-banyak kebajikan itu, kita tak tahu mana menjadi pilihan Allah untuk menjadikan rahmat kita, untuk dapat asbab rahmat untuk kita dapat tiket ke syurga. Wallahu a'lam bissawab tuan-tuan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada tuan-tuan semua yang join, dan minta maaf banyak sekiranya terkasar bahasa, terguris hati. Saya mengucapkan selamat berpuasa, dan kalau kita tak bertemu, selamat menyambut Aidilfitri di dalam suasana PKP ni. Tetap tuan-tuan stay at home. Mudah-mudahan kita cepat wabak musibah ini berlalu. Mudah-mudahan kita boleh kembali seperti biasa balik, menjalani rutin biasa balik. Saya tak sempat nak baca tuan-tuan komen tuan-tuan, saya rasa tidak ada soalan. Tuan Haji Zulkifli, alhamdulillah Ustaz, jazakallah afwan kasir. Tuan-tuan Tuan Haji Rafi'ah Mu'in, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Hanifah Johani, alhamdulillah terima kasih sama-sama. Yang lain. Baik, terima kasih juga. Terima kasih kembali tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati wal muallimina wal muallimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bi fadlika 'amman siwak wa bi halalika an haramik. Allahumma arzuqna min haythu la ahtasib rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min al-ulama al-'amilin waj'alna min al-mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.